Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk kita bersama-sama bersua kembali di alam maya ni, dalam siri kembara kita di alam firman. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini bahagian pertama dari surah Al-Humazah akan kita hayatinya bersama dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu di antara nantinya slides yang akan saya perkongsikan ada sedikit perbincangan yang saya mengharapkanlah seperti mana biasa daripada teman-teman jamaah sekalian untuk contribute lah, berikan pandangan dan sebagainya insya-Allah. Ustaz, FB tak ada live ke? FB tak ada live I'm not sure. Can you tidak kena tanya pasal kepada ada jemaah dah minta link ah. Oh ya. Hajar Ramlah dah minta link. Okey. Mungkin kita minta daripada host kita. Okey. Insya-Allah. Ustaz Muhsin Ustaz Muhsin, insya-Allah. Okey. Terima kasih Hajar. No problem. Okey. Baik, okey, insya-Allah saya ingin share screen insya-Allah. Sudah Ustaz. Boleh nampak tak? Masih listing. Lagi? Masih listing Okey. Saya try one more time. Okey. Siapa? Dah ada cik dah? Belum? Belum. Okey. Masih belum. Habis. Ini masih listing Masih. Ini apa benda ni? Keluar lagi. Share. Okey. Masih listing Ustaz. Listing okey. Share yang ni. Belum Belum. Belum.
Listing. Saya open ni belum boleh. Belum. Still masih ini listing Masih listing Ustaz, masih. Okay, sebentar. Okey. Okey, dah nampak Ustaz. Alhamdulillah. Okey Dah nampak. Alhamdulillah. minta maaf. Okey. InsyaAllah surah Al-Humazah akan sama-sama kita hayatinya. InsyaAllah surah yang mengandungi 9 ayat ni. InsyaAllah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang mana terjemahannya insya-Allah akan kita lihat kemudian. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Yang mana terjemahan daripada 9 ayat surah Al-Humazah ini, wailun, kecelakaan besar bagi tiap-tiap pengumpat lagi pengeji. Ini yang nanti insya-Allah akan sama-sama kita hayatinya, bahkan kita membincangkannya insya-Allah. Ayat yang kedua, allazi jama'a malan wa 'addadah,
yang jama'a malan, yang mengumpulkan harta, wa'addadah, dan berulang-ulang menghitung kekayaan. Wa'addadah, berulang-ulang menghitung kekayaan. Yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, ia menyangka. Sebahagian ulama malah menafsirkan ia yakin, bukan sekadar sangka. Sebab sangka ni boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi sebahagiannya tu menafsirkan dia yakin bahawa hartanya annama lahu akhladah. Akhladah dapat mengekalkannya. Maknanya dalam dunia ini. Kalau dia berkuasa, akan terus berkuasa. Kalau ia berkemampuan, dia akan terus berkemampuan. Kalau ia macam Trump ni kan, dia rasa dia nak gunakan undang-undang untuk membatalkan keputusan election dan sebagainya sebab banyak duit, ada duit. So dia boleh boleh membuatkan duit-duitnya tu, hartanya itu membuatkan dia itu kekal di dunia. Kala, tidak, sesungguhnya la yumbadzanna fil hutamah. Dia akan dicampakkan ke dalam al-hutamah. Indahnya bahasa Al-Quran yang mana akan sama-sama kita susurinya kemudian. Allah berfirman dengan menggunakan perkataan la yuhbatanna, iaitu akan dicampakkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hutamah itu? Allah memberikan penjelasan. Hutamah itu adalah narullah, api Allah. Kenapa tak disebut neraka Allah? Kenapa disebut api Allah? Narullah al-muqadah. Al-muqadah yang dinyalakan dengan perintahnya. Allati tattali'u 'ala al-afidah, yang naik menjulang ke hati. Al-afidah jamak fuad. Fuad maknanya hati. Maknanya hatis. Hati-hatilah. Banyak. Dan sesungguhnya api itu, api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. InsyaAllah akan kita perbahaskan di penutup surah ini nanti dengan izin Allah. Batang-batang palang yang melintang panjang tu ikut terbakar ke tidak? Dia kena bakar. Batang-batang palang tu terbakar ke tidak? Ataupun batang-batang palang tu tak terbakar. Jadi kalau tak terbakar tu, bagaimana keadaan dia? Ini semua nantilah insya-Allah akan sama-sama kita hayatinya dengan izin Allah. Dan terima kasih di atas kehadiran semua. Yuk mari kita meneruskan kembara kita dengan kita menghayati sedikit pengenalan tentang surah ini. Surah yang ke-104 mengikut urutan, bermakna kita di hadapan kita tinggal 10 surah lagi sebelum kita mengkhatamkan juz amma, dan selepas tu tengoklah apa cerita kemudiannya. Jadi ia merupakan surah Makkiyah. Jelas surah ini seperti mana surah ini bermula dengan wailun yang biasanya dilemparkan kepada orang-orang Makkah. Maksud orang-orang Makkah di sini adalah mempertikaikan dakwah Nabi SAW dengan begitu tegar sekali. Dan ia dalam sejarah antara surah-surah yang agak awal diturunkan, iaitu surah yang ke-32 diturunkan. Dan diturunkan selepas surah Al-Qiyamah. Dinamakan Al-Humazah. Surah ini namanya Al-Humazah
Kerana perkataan tersebut terdapat pada ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Kenapa tak dinamakan lumazah? Kenapa dinamakan humazah? Ini pun nanti akan sama-sama kita bincangkanlah insya-Allah. Di samping itu, humazah adalah topik utama yang dibicarakan oleh surah ini. InsyaAllah akan kita lihat. Dan surah ini dianggap sebagai pembelaan Al-Quran terhadap Nabi SAW. Kita sedia maklum bila dikatakan surah yang ke-32 diturunkan. Bermakna ia adalah dalam suasana-suasana Nabi SAW berhadapan dengan penentangan orang-orang musyrikin Quraisy. Khususnya daripada barisan orang-orang seperti Al-As bin Wa'il, orang-orang seperti Umayyah bin Khalaf, orang-orang seumpama Utbah, Syaibah dan ramai lagi, Abu Lahab, Abu Jahal dan seumpamanya. Jadi ia bila turun sekaligus memberikan satu semangat kepada Nabi dalam mengharungi tanggungjawab dakwah dan dalam waktu yang sama membela Nabi kita yang menyampaikan tugas dakwah tersebut, insya-Allah. Dan ini kalau kita lihat adalah satu yang cukup penting. Kalau dalam dunia dakwah, ia adalah sesuatu yang cukup penting. Sokongan yang perlu diberikan kepada dakwah itu. Kalau dalam perkongsian saya memperkatakan dan menghayati surah Yasin, bila mana kita memperkatakan tentang 3 orang rasul yang diutuskan Allah kepada suatu kaum, ashabal qaryah, iz ja'ahal mursalun. Tiba-tiba bila mana para rasul ini diugut, bahkan sebahagian riwayat menyatakan hampir dibunuh. Datanglah waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang daripada luar kota seorang lelaki yang bergegas-gegas, yang beriman ini. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan ia mengatakan, wahai kaumku, apalah salahnya, ikut sajalah apa yang diserukan oleh para rasul itu. Ini daripada sudut dakwah adalah satu pembelaan. Dan pembelaan dalam dakwah ini adalah sesuatu yang amat penting. Sebab usaha menjatuhkan tetap ada. Tetap ada. Dan akan terus berlaku. Kita lihat saja karikatur Nabi tiap-tiap tahun dikeluarkan dan dia memilih Rabiul Awal untuk dikeluarkan dan sebagainya. Kalau di sana tidak ada suara-suara yang membela, maka ia akhirnya akan menjadi suatu budaya as-sukut alamatur ridha, diam tanda setuju. Dan jadi ini adalah merupakan sesuatu yang berbentuk mara bahaya dalam dakwah itu sendiri. Kalau sesuatu pembelaan itu tidak dilakukan. Maka dalam Zilal, hatta dalam tafsir Al-Asas fi Tafsir oleh almarhum Al-Syekh Sa'id Hawa rahimahullah, dikatakan ataupun dicatatkan bahawa pembelaan terhadap dakwah dan pendakwah itu adalah sesuatu yang penting sebagaimana pentingnya dakwah itu sendiri. Pembelaan itu penting sebagaimana dakwah itu juga. Kepentingan dakwah itu juga. Kita tinjau pula sababun nuzul surah ini. Seperti mana yang tercatat dalam dalam kitab Asbabun Nuzul oleh Al-Imam As-Sayuti rahimahullah, satu topik ataupun satu bab ilmu yang amat diminati oleh Tuan Haji Tarikh kita.
dalam sababun nuzul diriwayatkan bersumber daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Osman. Osman di sini adalah Osman bin Affan dan Ibnu Umar, iaitu Abdullah Ibnu Umar yang berkata, kami acap kali mendengar bahawa ayat ini turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf. Siapa tu Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf ini adalah salah seorang di antara pemimpin-pemimpin Makkah menentang dakwah Nabi SAW. Daripada asbabun nuzul Imam Sayuti juga, Ibnul Munzir meriwayatkan dari Ibnu Ishaq yang berkata, setiap kali Umayyah bin Khalaf, para jamaah, teman-teman yang saya hormati sekalian, walaupun bin Khalaf ini bukanlah mereka ni adik-beradik. Nama Khalaf ni dalam bahasa Arab ataupun oleh orang-orang Arab ni adalah sesuatu yang common, sebagaimana nama Zaid dan sebagainya. Jadi Umayyah bin Khalaf bukan orang yang sama ataupun adik-beradik, malah bukan dengan Ubay bin Khalaf. Jadi setiap kali Umayyah bin Khalaf bertemu Rasulullah SAW, maka ia selalu menghina dan mencaci maki baginda. Umayyah bin Khalaf ini termasuk di antara pemimpin Makkah juga, namun dikatakan ia adalah antara orang yang terkaya di kota suci Makkah pada ketika itu. Kalau Ubay bin Khalaf, ia, kalau tak silap saya lah, ia gugur dalam peperangan Uhud. Umayyah bin Khalaf pula berjaya dicederakan oleh Nabi di bahagian lehernya, yang mana daripada kecederaan itu membawa kepada maut. Malah diriwayatkan bahawa sebelum ia mati, ia mengadu sakit. Padahal kelihatannya macam garis saja daripada pedang Nabi. Cuma beliau mengaduinya tu, sampaikan Abu Sufyan, ketua turus tentera, mengatakan, aku dengar engkau ini bersuara memekik macam seekor keldai, mengadui. Padahal luka yang engkau terima ni amat sikit sekali. Padahal akhirnya itulah yang membawa kepada kematian dia. Lalu Allah, bila mana Umayyah bin Khalaf ini bertemu, setiap kali bertemu dengan Rasulullah SAW, ia selalu menghina dan mencaci maki baginda. Maknanya bila bertemu dengan Nabi, ia caci maki baginda di hadapan lah. Jadi insya-Allah akan kita lihat humazah dan lumazah ini terkadang caci maki itu berlaku di hadapan, terkadang berlaku dari belakang. Lalu Allah turunkan ayat-ayat dalam surah ini secara keseluruhannya. Sekaligus daripada riwayat Imam As-Sayuti ini menunjukkan bahawa 9 ayat keseluruhan surah Al-Humazah ini turunnya di Makkah. Iaitu turun ianya sebagai satu surah serentak. Yuk kita tinjau. Itu sedikit mukaddimah, pengenalan tentang surah Al-Humazah ini. Kita mula melangkah dalam menghayati ayat yang pertama. Firmanullah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Humazah ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, kecelakaan besar bagi tiap-tiap humazah. Translationnya adalah pengumpat.
orang yang mengumpat. Mengumpat ini Allahu alam mungkin di belakang kot. Lumazah, pengeji. Dia dalam mengumpat, dia keji pula. So, ini dua perangai, humazah dan lumazah. Dan kedua perkataan itu agak dekat. Humazah dengan ha, lumazah dengan lam. Yang lainnya tu, mazahnya tu sama je. InsyaAllah. Jadi, surah ini merupakan satu di antara dua surah yang bermula dengan perkataan wail. Selain daripada surah apa yang bermula dengan wail? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yang telah pun sama-sama kita hayatinya semasa sebelum pandemik lagi. Namun perkataan wail ini acap kali digunakan dalam Al-Quran. Kata wail, perkataan wail ini adalah merupakan basa-basi bagi orang-orang Arab. Perkataan wail, lagi-lagi bila seseorang itu berkata, tiba-tiba orang tu mencelah, wailak. Kalau translation kita adalah, celaka engkau. Kalau setengah orang, lahabau kau, umpamanya lah. Kalau betul lah, saya pun tak tahu. Jadi, maksud ke kata wail ini adalah sebagaimana yang pernah kita ambil. Masih ingat lagi slide ini? Kita pinjam Tom and Jerry ni juga. Waktu kita menghayati surah Al-Mutaffifin tadi. Bahkan yang sebelumnya, surah apa di juz yang ke-29? Al-Mursalat. InsyaAllah. So, ia sesuatu yang itulah, maknanya celaka lah. Satu kata-kata yang terkadang mengandungi ucapan biasa saja, terkadang mengandungi makna harapan ataupun doa dan sebagainya. Tapi bila ia diucapkan, maknanya kata-kata yang diucapkan, umpamanya lah, contoh saja. Saya pinjam nama sekali lagi, nama yang biasa kita pinjam juga. Umpamanya, bila mana perbualan antara Pak Ali dengan Pak Usop. Bila Pak Ali berbual gini, tiba-tiba Pak Usop katakan, wailak. Maknanya celaka engkau. Maknanya kata-kata engkau ini tak dapat diterima. Kata-kata engkau ini tak ada fakta dan kebenaran dia. Dan sebagainya lah. Pada dasarnya adalah wail ini selalu diucapkan kepada sesuatu ataupun seseorang yang berada di masa yang salah, di tempat yang salah. Lebih kuranglah. Dia berada, umpamanya lah, dia tak pernah pergi ke tempat itu. Tiba-tiba hari tersebut dia pergi ke tempat itu. Dia sebelum tak pernah. Lalu dia pergi ke tempat tu. Dan kebetulan tempat tu pula terbakar. Umpamanya lah, contoh je lah kalau sebut terbakar ni kan. 2009, Masjid Kampung Siglap. Letaklah contoh, ni contoh saja. Seseorang tu dia tak pernah solat kat Masjid Kampung Siglap. Tapi bila mana hari tersebut dia solat kat Masjid Kampung Siglap, masjid terbakar. Jadi ibarat macam tu lah. Jadi ini kekata wail. Maknanya nasibnya tu tak untung lah. Nasibnya, nasib malang. Iaitu bad luck lah. Setengah orang cakap. Apakah yang dimaksudkan dengan kecelakaan besar? Wail. Kalau kita perhatikan, wail itu celaka. Dah cukup. Tapi kebanyakan kitab-kitab terjemahan menterjemahkan kecelakaan itu adalah kecelakaan adalah besar. Besar.
Daripada kitab tafsir Jalalain, dua Imam Jalaluddin menafsirkan kekata wail ini adalah kalimat kutukan. Satu kutukan lah. Mengutuk. Atau nama sebuah lembah di neraka Jahannam. Sebab ada tafsiran yang kedua mengatakan wail itu adalah merupakan lembah ataupun ada pula yang menafsirkan sebagai telaga. Telaga di neraka Jahannam. Dalam ayat ini daripada kitab tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, kita tukil, dalam ayat ini Allah mengancam bahawa kemurkaan dan azabnya akan ditimpakan kepada likulli, setiap orang yang humazatil lumazah. Itulah yang disertakan mengumpat, mencela dan menyakiti mereka, baik di hadapan maupun di belakang mereka. Ini antara kesimpulan yang dibuat oleh tim ataupun lajnah yang merupakan para penulis kitab tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa nama kitab dia? Jadi ia adalah kemurkaan dan azab Allah. Allah mengancam. Kalau tafsir Jalalain itu kutukan. Dah kena dah. Tapi ini mengancam, masih lagi ada ruang dan peluang untuk orang yang diancam itu berubah. Sebagainya. Kita hayati, insya-Allah kita selongkar asal perkataan humazah dan lumazah. Ni kalau bagi nama dua anak kembar perempuan pun bagus juga. Satu si kakak humazah, si adik perempuan lumazah dan sebagainya. Sedap, tapi maknanya yang tak sedap. Kalau kita perhatikan di surah Al-Mu'minun ayat 97. Allah berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ini sedang kita perkatakan humazah, lumazah selepas ni. Humazah, kalau kita perhatikan adanya di ayat 97 surah Al-Mu'minun, min hamazat. Perkataan hamazat, dia berakar umbi daripada humazah inilah yang diterjemahkan kepada hasutan. Hasutan. Maknanya, kalau tadi dikatakan sebagai pengumpat, pencela dan sebagainya. Umpamalah Cik Mah dengan Cik Nyah. Pinjam dua nama ni lagi. Cik Mah dengan Cik Nyah. Sekarang Cik Mah dengan Cik Nyah mengumpat pasal Cik apa? Cik Nah ke Cik Pah. Okey, Cik Pah. Mengumpat pasal Cik Pah. Kabar-kabar, berita-berita yang dibawa oleh Cik Mah dikhabarkan kepada Cik Nyah, menjadikan Cik Nyah ni yang dulu, yang sebelum ini begitu percaya dengan Cik Pah, orang ketiga begitu sayangkan Cik Pah, akhirnya menjadikan Cik Nyah ni benci Cik Pah. Cik Nyah ni jadi tak percaya kepada Cik Pah. Ini perkataan humazah. Maknanya kalau umpatan itu dibuat, orang yang diajak bicara, yang disaiko oleh si pencakap ni, pengumpat ni, pencela ni, orang yang berkenaan tu, macam contoh tadi kita ambil nama Cik Nyah tu, akhirnya Cik Nyah dari tak percaya jadi percaya.
Jadi dari sayang jadi benci. Bukan benci tapi rindu. Benci betul benci. So ini kalau kita lihat memang syaitan pun kerjanya macam ni. Sebab itu kita diajarkan oleh Al-Quran untuk memohon perlindungan Allah daripada hamazat. Dan hamazat ni, syaitan ni, dia kita tahulah kan. Walaupun kita tak kenal, kita tak pernah nampak dia kot. Dia kalau goda kita, tak berjaya kali ini, dia tak pernah kecewa. Dia tak akan give up. Dia akan terus hasut, goda sampai dia berjaya. Ini humazah. Huruf apa ni bang? Huruf apa Ni namanya Hamzah kan? Hamzah. Ini bukan nama orang Kalau nama orang dia menggunakan huruf ha. Ha pedas. Hamzah. Yang ini Hamzah. Ha besar. Kalau kita perhatikan asal usul huruf ini, kenapa dinamakan huruf ini sebagai Hamzah? Kalau boleh saya nisbahkan, umpamanya saya nak drill lantai. Nak drill lantai. Nak bikin lubang di lantai. Tak tahulah kemudiannya nak buat apa ke. Saya mula-mula ambil gunakan paku dan pemukul hammer. Apa dia panggil hammer ni? Ketuk besi ke apa ke? Tukul Ustaz. Tukul. 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 Minta maaf lah. Saya tak sekolah Melayu. Okey. Tukul besi. Penukul. Okey lah. So, saya mesti ketuk apa kata orang tu, paku ni tadi dengan betul. Agar paku dapat masuk, paku tak bengkok, apatah lagi hammer patah. Jadi dia perlu masuknya straight. Letaklah. Saya tak ada kekuatan. Nak ketuk, tak dapat ketuk. Nak minta siapa? Siapa tu? Kau dah ketuk. Bila kau ketuk? Tu cerita apa tu? Okay. Lalu saya menggunakan hammer. Tadi mungkin tukulnya kecil ataupun tukulnya besar. Pakunya pula kecil, tak dapat masuk. Pakunya besar tapi saya tak ada kekuatan, saya ketuk pun tak termasuk juga. Saya akhirnya ambil drill. Drill apa drill? Drill ni, saya gunakan drill dan saya drill. Saya gunakan segenap kekuatan, akhirnya drill itu masuk straight. Berjaya tak masuk? Berjaya tak dibuat lubang? Yes. Huruf alif, kenapa ditulis straight tegak macam tu? Sebab itulah, Hamzah. Hamzah ditulis tegak macam tu sebab begitulah. Ini bukan alif. Kita sedia maklum, bahasa Arab ni kalau alif tu dia hanya huruf mad aja. Ataupun satu lagi disebut huruf illah. Kalau huruf mad ataupun huruf illah, kalau huruf illah tu apabila dia ada dua bentuk lah. Alif mamdudah yang tegak ataupun alif maksurah, alif berbentuk ya. Kalau dalam huruf-huruf hijaiyah yang selalu kita mula alif atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Lepas tu dah ustazah mak guru nak goreng ikan. Jadi dah cukup belajar pada masa zaman kampung dulu kan. Jadi bila balik orang tua tanya, tadi dah belajar pergi ngaji? Dah. Belajar apa? Belajar a, i, u. Cukup. Besok sambung lagi. Jadi kalau diperhatikan daripada segi bentuk huruf alif tu,
Dia ibarat macam tadilah, drill ataupun paku yang masuk tegak. Daripada situ datangnya ataupun kenapa huruf itu dinamakan hamzah, sebab terkait dengan perkataan humazah. Bayangkan kalau tadi contoh saya pinjam nama Cik Mah. Cakap punya macam nak rak kepada ciknya. At the end ciknya tak percaya. Yang Cik Pah ni orangnya begitu begini. Seperti mana yang dikhabarkan oleh Cik Mah. So itu tak dapat dinamakan humazah. Cik Nyah masih lagi sayang kepada Cik Pah. Cik Pah nak makan apa dia belanja. Umpamanya. Usaha yang dibuat oleh Cik Nyah ni tak berjaya. Cik Mah ni tak berjaya. So itu tidak ada elemen humazah. Humazah ini maknanya kalau caci, kalau cela, orang yang mendengarnya tu akhirnya percaya. Akhirnya menerima. Ya, kita perhatikan. Sebab itu Allah mulakan dengan wail. Wail. Sebab usaha yang dibuat macam ni boleh jadi akhirnya yang sayang jadi benci. Ini juga yang pernah dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, ayah kepada Khalid, yang pernah dikhabarkan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Qalam, yang ia ni hammazim masya'im binamim. Perkataan hammaz tu. Hammaz, suka mencaci. Hammaz, suka mencaci. Jadi kalau kita perhatikan, hammaz ni Allah menyifatkan Dallas areas. It doesn't feel as though teams that tough either. I actually watching this match. I think Felix Auger-Aliassime gonna get to the quarters. Maybe not because he's walking. Yeah. Cik Sanisa, saya dapati boleh tolong mute kan? Terima kasih. Hammazim masya'im binamim. Itulah hammaz. Kita nak menukil perkataan hammaz. Yang suka mencaci. Walaupun translationnya macam tu, tapi kita dah nampaklah bagaimana buruknya, bagaimana bahayanya hammaz ini. Hammaz orangnya. Yang dia buat adalah humazah mahupun hamazat. Dia kalau jamak disebut hamazat, dia disebut humazat. Dua. Sebab itu dalam qiraat, kalau kita perhatikan, ada yang membaca min humazatis syayatin. Pun ada. InsyaAllah. Okey. Kekata lumazah pula. Ini mungkin Haji Syari boleh translatekan tak? Lamaza syakhsah asyara ilaihi bi'ainihi. Dia bila perkataan lumazah ni, bila seorang melakukan lumazah ni, dia mengisyaratkan dengan matanya. Maknanya dia kalau cakap tu, kalau ada kebetulan, macam kalaulah kita lakonkan apa yang dibuat
dibuat oleh Cik Mah dengan Cik Nyah ni. Cik Mah dengan Cik Nyah, Cik Mah bila berbual tentang Cik Pah tadi, kebetulan Cik Pah ni lalu. Maka Cik Mah ni mengisyaratkan, tu dia. Dengan mata. Au bi ra'sihi. Ataupun dengan kepalanya. Tu. Dia tunjuk pakai kepala lah. Au bi syafataihi. Ataupun dengan memoncongkan dua bibirnya. Ma'a kalamin khafiyin. Berserta dengan kata-kata yang khafi. Kata-kata yang perlahan. Jangan cakap kuat-kuat. Perlahan. Li zikri uyubihi. Untuk menyatakan keaiban dia. Abahu fi wajhihi. Ia mengaibkan orang itu di depan orang tu. Tapi orang yang diaibkan, Cik Pah yang diaibkan oleh Cik Mak tu, Cik Pah tak tahu. Cik Pah menyangka, Cik Nyah dengan Cik Mah ni sedang berbual pasal cara bagaimana nak masak asam pedas ikan unga ke apa ke lah. Umpamanya. Jadi dia tak tahu yang perbualan Cik Mah dengan Cik Nyah tu adalah menyatakan ataupun menceritakan tentang kelemahannya, kekurangannya, keaiban dan sebagainya. So ini lumazah. Ini asal perkataan. Humazah dan lumazah. So kita lihat tafsiran dari tafsir Ibnu Katsir. Siapakah humazah dan lumazah ini? Kalau menurut tafsir, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ni, tafsiran yang pertama, perkataan humazah melalui ucapan. Sedangkan lumazah melalui perbuatan. Makna yang dimaksudkan ialah tukang mencela orang lain dan menjatuhkan mereka orang lain pula. Umpamanya, kalau dalam tafsiran Ibnu Katsir ni, Cik Mah berbual dengan Cik Nyah tentang Cik Pah. Cik Mah mulakan, kau tahu Cik Pah tu, dia ni orangnya macam ni. Cik Nyah pula menyampuk. Oh, patutlah saya tengok akhir-akhir ini dia diam-diam lepu je. Umpamanya lah. Umpamanya. Minta maaf, saya bukan penghafal dialog. Jadi ini lebih kuranglah contoh. Kemudian dengan perbuatan. Mungkin ada tindakan-tindakan yang dibuat. Umpamanya, setidak-tidaknya kedua-dua mereka semakin membenci, menjauhkan diri daripada Cik Pah. Kesian Cik Pah. Ni nak minta Cik Zalidah belanja dia. InsyaAllah. So ini tafsiran yang pertama. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga, rujukan yang sama. Ar-Rabi' Ibnu Anas, anak kepada Anas bin Malik, mengatakan bahawa humazah mengejek di hadapan, sedangkan lumazah mengejek dari belakang. Ini satu lagi view tentang tafsir itu sendiri. Jadi kita lihatlah betapa humazah dan lumazah ini adalah satu perbuatan yang amat membahayakanlah, insya-Allah. Okey. Kita nak bincangkan. Ini yang saya minta view dan pandangan daripada input daripada teman-teman semua. InsyaAllah. Mengapa kecelakaan besar wail itu disediakan bagi setiap humazah dan lumazah? Ini yang nak kita bincangkan.
Mengapa? Why? Kita dah nampak siapa dia mereka dan apa tafsiran humazah dan lumazah. Cuma mengapa Allah sediakan wailul likulli bagi setiap, wail itu bagi setiap humazah dan lumazah ini. Baik, bagi yang ingin berkongsi kita persilakan, boleh unmute kan insya-Allah. Ada sesiapa yang nak mulakan dulu insya-Allah? Ada 31 participants insya-Allah. Silakan. Marwah Ustaz, Marwah. Marwah Safa Marwah ke? Ha. Maksudnya contohlah saya peniaga. Okey. Satu hari ni contoh misal dapat tahu daripada orang tu kita yalah saya contoh inilah pengguna yang selalu datang kan. Dapat daripada seorang yang saya punya customer ni cakap saya kotor apa rebak-rebuk lah contoh. Tapi dia dah tak datang berbulan-bulan lah. Saya regular contoh. Okey, regular customer. Okey. Jadi itu juga boleh kesannya tu pada ni lah. Pada peniaga kan macam Bukan dia je, ramai yang tak datang. betul. Kamala Harris pun berbual hari. Okey. Gitu. Ni pemula kasih bakar sikit semangat. Okey. Terima kasih Haji Syari. Maknanya tu mengapa kecelakaan besar? Sebab disediakan sebab menerusi humazah dan lumazah ini boleh meranapkan bisnes seseorang. Boleh saya simpulkan begitu? Simpulan yang terbaik. Tersimpul itu. Alhamdulillah. Biar tersimpul rapi ya. Okey. Okay. InsyaAllah. Ada yang lain? So itu daripada segi bisnes orang yang business minded ni ya. Okay. Ada Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi jamat Ya. Ini benda ni bahaya dia paling besar sekali kalau untuk negeri. Kalau untuk apa? Kalau bagi negeri. Kalau politician dia yang bagaimana yang kita tahu macam sekarang tu dia katakan sampai dia punya lines for 2024 lines yang dia buat hinggakan orang boleh berubah daripada daripada grup dia tu, daripada parti dia pergi ke parti yang lain. Kenapa? Bila orang dah tahu yang dia tu pembohong besar. Benda tu macam gitulah. Jadi berbahaya pada negeri. Jadi itu untuk menghasut seseorang. Tapi kalau di antara macam negeri, macam apa yang berlaku kalau tak silap saya semalam saya dapat pasal yang banyak tentera-tentera yang tidak undi pada Republican kan, yang diorang buangkan dia punya medal semua balik tu kan sebab diorang baru tahu yang diorang tu yang kat Iraq tu memperjuangkan perjuangan yang sia-sia je. Satu penipuan yang berlaku di situ. Padahal dia kata dia sendiri yang pergi tengok benda tak ada benda tu kat sana pun. Jadi disebabkan oleh keburukan je dan dilakukan oleh seorang pembesar. Benda tu berlaku gitu hebat sekali hingga dunia pun percaya pada dia. Itu yang paling bahaya sekali lah bagi saya lah. Masya-Allah. Sebab itu Tuhan menyiapkan itu laknat tu kan. Itu yang paling hebat sekali lah. Masya-Allah. Terima kasih Ajamat. Ini sekaligus boleh saya simpulkan juga bermakna selagi besar dan pentingnya kedudukan seseorang tu bila humazah dan lumazah dia buat,
akibatnya akan jadi pun lebih besar. Ya, betul. Masya-Allah. Okey. Sangat-sangat benar Ustaz. Terima kasih. Ustaz, ini Abu Lahab, the best example Humaza and Lumaza. Okey. Itu pasal dia diturunkan ayat tabat yada Abi Lahab. Selalu Humaza Lumaza terhadap Nabi kita. Okay. Itu Ustaz. Thanks. Terima kasih Tuan Haji Farouk. Memang tadi nama beliau tu macam tak disebut si siapa Abu Lahab ni tapi ia adalah antara orang yang menjadi pemangkin pemangkin bagi Humazah dan Lumazah ini dilakukan. Sekaligus memberikan maksud adalah usaha apa juga. Ini kalau dalam konteks sirah Nabi ni, usaha dakwah baginda lah. Tapi apa juga usaha yang dibuat oleh seseorang bila terhalang dengan adanya Humazah dan Lumazah ni, usaha tersebut akan menjadi terbantut lah. Boleh menjadi terbantut ataupun tersekat. InsyaAllah. Okey, ada yang lain insyaAllah? Nampak daripada minar rijal je sejauh ini. Padahal semua Taman Burta tu. Oh, Masya Allah. Biasanya cukup tinggi ni. Ada contoh-contoh ni? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak beri 2 kalimah saja. Di sini menunjukkan betapa bahayanya perbuatan pengkhianatan dan penganiayaan. Itu yang membawakan kepada keranapan sebagaimana kata Ustaz tadi. Itu je yang saya fahamkan. Pengkhianatan dan apa tu pengkhianatan dan astagfirullahaladzim. Ada 2 unsur lain saya lupa tadi. Okey. Termasuk dalam kategori perbuatan khianat lah khianat. Ya. Termasuk macam tadilah bahu iaitu mengaibkan dia, nak jatuhkan dia dan sebagainya. Masya-Allah. Jazakillah khair, syukran. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini adalah ancaman bagi orang yang kuat mengumpat dan mencela lah. So kuat ke? Yang tak kuat? Yang tak kuat tu macam saya, Zaitun, Zarida tak lah. Oh. Okay. Walaupun dia tak marbutah Ya Allah. Okay. So ini adalah satu selain daripada tu pun orang yang lupa pada akhirat, selalu hanya fokus on dunia. So ini adalah antara satu-satu that Allah beri satu kecelakaan pada orang-orang yang kaki mengumpat lah, yang mencela. Dan maksudnya orang yang suka kata negatif lah. This is what I meant, yang orang suka menghina. So it's not a good thing lah Ustaz. Okay. Masya-Allah. Assalamualaikum ya Ustaz. Nanti saya komen sikit Boleh. Ada Nuraini punya cikgu besar. Right. Nampaknya you macam dah nak masuk ayat kedua je. Ya ke? Sebab ayat kedua orang-orang yang Humazah Lumazah ini adalah allazi jama'a malahu addadah tu. Ya. Yang selalu iaitu orang yang hanya fikirkan dunia aje. Yeah, correct. Correct. I think in general kita banyaklah lalai. Yeah. Okay, thanks. Masya-Allah. No problem. Okay. Terima kasih. Tadi siapa? Maaf. Silakan. Sumarni. Okey, Puan Nadia Sumarni. Silakan. Kecelakaan besar di sini mungkinkah mungkinkah kerana Allah dah sediakan tempat di neraka bagi mereka yang melakukan Humazah dan Lumazah. Itu pandangan ke soalan? Soalan dan pandangan.
Mungkin saya salah. Mungkin saya Okey. salah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ia merupakan soalan, maknanya macam kita sebutkan tadilah. Ia selama mana ia tidak insaf, dia tidak bertaubat, itulah maknanya janji Allah baginya. Dia akan dicampakkan dalam hutamah. Tapi kalau dia bertaubat dan sebagainya, sebab antara tokoh-tokoh yang turut terlibat dalam humazah dan lumazah ini pun ada yang mati macam Umayyah bin Khalaf tadi mati, Ubay bin Khalaf tadi pun mati dalam perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Ianya adalah tak sempat mereka bertaubat. Tapi ada di antara orang-orang yang walaupun tidaklah begitu sangat terlibat, tak banyak coloknya tu dalam humazah dan lumazah, tapi mereka kemudiannya sempat bertaubat kepada Allah, maka ianya alhamdulillah lah, maknanya dosanya diampunkanlah. At-taibu minaz zambi kama la zanbalah, kaman la zanbalah, atau kama qal dalam hadis. Orang yang bertaubat daripada dosanya samalah seperti orang yang tak berbuat dosa tu, insya-Allah. Terima kasih Puan Hajar Sumani. Ada yang lain insya-Allah? Ustaz. Ya. Selain daripada selain daripada uwail itu merupakan neraka jahanam, uwail itu merupakan sumpahan. So bila Allah memulakan sesuatu ayat tu dengan sumpahan, berarti ia sesuatu yang sangat serius. Itu ancaman daripada Allah SWT kepada kita supaya kita berwaspada dan berhati-hati kerana perbuatan ini menyebabkan besar kerosakan kepada seseorang individu tu, kerosakan pada pribadinya dan juga kepada, contoh macam SK cakap tadi, bisnes ataupun apa saja yang orang itu ceburi, maka ia akan menyebabkan kerosakan yang sangat besar pada dirinya. So dia ancaman lah. Yang maknanya you have to take it seriously lah. Maknanya kita kena berhati-hati sama ada tak marbutah ke ataupun sama ada ia perbuatan yang Alif mahdudah tadi betul, ataupun ia secara tak obvious sangat lah, tapi mungkin akan dikategorikan sebagai al-humazah juga. Rasamahullah. Mudah-mudahan kita tak tergolong lah. Okay. Itu je Ustaz. Terima kasih Puan Hajar Zaitun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Haji Ramla. I want to emphasize, if I can, that it's more important than business is the destruction of family units. So whatever you say can destroy the family, the relationship between husband and wife, parents and children, and also relatives and neighbors. And this is something that is very common, very usual, very normal in our daily lives. When the words that we say can hurt, the words that we say can destroy Rahim between people, whether Muslims or non-Muslims. This is just my small contribution. MashaAllah. Thanks. MashaAllah. Jazakillah khair Puan Hajar Ramlah. Ini daripada sudut family, family matters sebagainya, hubungan kekeluargaan, hubungan keakraban dan sebagainya. Maknanya tu whatever lah, macam tadi disebutkan juga, ia menghasilkan kepada apa jua natijah itu adalah kebobrokan, keruntuhan. Sebab itu kalau kita lihat komen daripada Al-Asas fi Tafsir, Syekh Sa'id Hawa menyatakan sebagaimana besarnya
sumpahan Allah kepada Humazah dan Lumazah samalah juga dengan besarnya tanggungjawab untuk mempertahankan orang yang dihumazah dan dilumazahkan, especially dalam dakwah. Jadi sebab itu terkadang dalam perkara-perkara yang dilihat mungkin sepele ataupun remeh, tapi ianya perlu diambil kira lah dalam hal yang demikian. Okey, saya rasa memadai buat sementara ini. Masya Allah, contribution, pandangan daripada teman-teman sekalian. Yang akhirnya dapat kita simpulkan adalah Humazah dan Lumazah adalah penyakit yang amat berbahaya. So kita nak lihat hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan pedoman dan panduan kepada kita untuk terelak daripadanya lah. Dari Uqbah bin Amir. Sekali lagi syukran, terima kasih semua daripada perbincangan ini. Alhamdulillah. Yang mana kita lihat daripada dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir, ia berkata, saya bertemu Rasulullah SAW SAW lalu baginda bersabda kepadaku, kata Uqbah, wahai Uqbah, sambunglah silaturrahmi terhadap orang yang memutuskannya. Berikanlah sesuatu kepada orang yang telah mengharamkannya untukmu. Dan maafkanlah orang yang telah menzalimi kamu. So, Nabi berikan panduan, sambunglah silaturahmi. Mungkin ada orang yang berusaha memutuskannya. Kita menyambungnya kembali. Orang yang telah mengharamkannya untuk kita, dia tidak memberi. So kita pula yang memberi. Dan maafkanlah orang yang menzalimi kamu. Dia berbuat zalim ke atas kita, kita tidak akan membalas kezaliman dia dengan kezaliman yang lain. Tapi sebaliknya kita maafkan dia. Cukup tinggi apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Uqbah bin Amir ini. Uqbah berkata, kemudian saya mendatangi Rasulullah SAW, lalu baginda bersabda lagi kepadaku, wahai Uqbah, maknanya sebahagian ulama memberi komentar dalam mensyarahkan hadis riwayat Imam Ahmad ini, menyatakan bahawa 3 perkara ni penting. Sambung silaturrahmi bila orang memutuskan. Berikan sesuatu bila mana orang tak memberi. Maafkan bila orang menzalimi. Namun yang lebih besar daripada itu, wahai Uqbah, kata Nabi, jagalah lisanmu. Menangislah atas dosa-dosamu dan hendaklah rumahmu memberikan kelapangan untukmu. So, dalam hadis ini kita sertakan adalah kerana adanya jagalah lisanmu. Humazah dan Lumazah antara lain adalah bersebab, berpunca, berasas daripada tak jaga lisan lah, tak jaga lidah kita. Kita rasa sedap nak cakap, kita cakap. Sama ada cakap kita itu mengaibkan orang, cakap kita itu boleh menjatuhkan orang, boleh menimbulkan seseorang itu, orang A macam Cik Nyah tadi, bermusuhan ataupun benci kepada Cik Pah dan sebagainya. Ini jagalah lisan tu. Dan menangislah atas dosa-dosamu dan hendaklah rumahmu memberi kelapangan untukmu. InsyaAllah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, ada ditukil kata-kata daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata-katanya adalah,
Man kasura kalamuhu kasura saqatuh. Siapa yang banyak bicara akan banyak pula sikapnya. Wa man kasura saqatuh, dan barang siapa yang banyak silapnya, qalla haya'uhu. Sedikit akan menjadi sedikit perasaan malunya. Wa man qalla haya'uhu, siapa yang sedikit perasaan malunya, qalla wara'uhu. Maka sedikit pula sifat wara'nya. Wa man qalla wara'uhu, barang siapa yang sedikit sifat wara'nya, mata qalbuhu, maka matilah hatinya. So hati ni bila dah mati, susahlah. Hati kalau sakit masih boleh diobat. Tapi kalau dah mati, nak kena tanam aje lah. Nak kena tanam aje. So ini kata-kata daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana hampir menyamai sebuah hadis. Daripada Ibnu Umar pula, ia pernah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuksirul kalama bighairi zikrillah. Jangan kamu banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah. Maknanya bicara-bicara yang tidak terkait dengan Allah. Maksud tak terkait dengan Allah itu tak memberikan sebarang faedah, tidak, ataupun yang inilah yang boleh mengakibatkan kepada perpecahan dan sebagainya. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah, kerana banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, qaswatun lil qalb, membuat hati menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallah, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah al-qalbul qasi, orang yang berhati keras ataupun keras hati dia. Keras hatinya ni maknanya kau nasihatkanlah, macam mana kau nasihat pada dia pun dia terima ataupun tidak, dia akan buat aja. Dia rasa dialah yang betul, dia rasa dialah yang terbaik. So inilah antara lain hadis-hadis Nabi SAW dan kata para sahabat yang membawa kepada menjaga lisan adalah merupakan asas yang paling dasar dalam mengelakkan. Jadi kalau dalam situasi tersebut, bila mana Cik Mah memulakan bicara tentang Cik Pah kepada Cik Nyah. Kalau Cik Nyah dapat bantu menyetopkan ataupun menghentikan supaya Cik Mah ini tidak terus humazah dan lumazah, ia perlu lakukan. Kalau tidak pun, at least dia nak kena bersikap neutral lah. Dia tidak boleh jadi, bak kata orang tu, nasi tambah ke, lebih-lebih lagi kalau batu ronsen. Batu ronsen ni makin, Cik Mah ni tadi ni makin menjadilah humazah dan lumazah. Kita lihat dalam sirah, dalam sejarah. Antara kebiasaan para pemimpin Makkah, kita sedia maklum. Pernah kita ambil dalam tafsir surah Ad-Duha dan pernah kita ambil sebelum ini pun dalam surah Al-Asr. Ini dua prime time, waktu duha dan waktu asar, di mana para pemimpin Makkah, orang-orang seperti tadilah Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il dan ramai lagi, mereka suka duduk berbincang. Kebiasaan tempat duduk mereka di mana? Depan Kaabah. Depan Kaabah, yes. Tapi di which part?
mereka suka duduk dekat depan makam Ibrahim. Sebab itu kita lihat idea Saidina Umar nak mengubah tempat itu menjadi musalla. Itu yang beliau pernah cadangkan. Yang kemudian cadangannya itu dipersetujui. Itu tempat yang dulunya sebelum berlakunya Fathu Makkah, tempat berkumpulnya pemimpin-pemimpin Quraisy duduk berbincang. Mula-mula bersembang. Tapi kalau ada isu yang serius yang mereka bincangkan, mereka akan bincangkan. Tradisi ini telah dimulakan oleh Fihr, moyang Nabi, yang mana beliau dalam liqa'at ataupun pertemuan-pertemuan yang baik ini, sama ada waktu duha ataupun waktu asar ini, membincangkan apa yang langkah-langkah mereka nak ambil terhadap Makkah, khususnya Kaabah. Umpamanya bila nak upgrading Kaabah, cadangan-cadangan ini dipantulkan di mana? Di pertemuan-pertemuan seperti inilah. Nampak kelambu Kaabah macam dah buruk, kita perlu gantikan. Kita sedia maklum sejarah pembinaan Kaabah ni, ya dulu Kaabah tak ada pintu. Di zaman Nabi Allah Ibrahim, Kaabah tak berpintu. Jadi orang-orang Quraisy lah yang memulakan. Kalau dinamakan inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah yang pertama yang diletakkan kepada manusia, yang dibina kepada manusia. So kalau dinamakan rumah, tingkap tak ada tak apa. Sebab tu rumah orang Arab kadang tak ada tingkap. Tapi pintu mesti ada. Jadi sebab itulah pintu Kaabah dibuat. Diadakan. Kalau disebut pintu, habis kalau namanya rumah, mesti ada pintu. Kalau namanya pintu, mesti ada kunci. So, mereka datangkan idea, adakan kunci Kaabah dan sebagainya. Jadi idea-idea yang baik ni bermula dengan kebiasaan yang baik. Mereka duduk berkumpul, berbincang. Musim haji nak tiba ni. Nampaknya musim haji kali ini jatuh pada musim sejuk. Kamu tugas, ditugaskan kepada anak-anaknya oleh Datuk Nabi. Sebab itu kalau kita lihat, nanti pun insya-Allah akan kita tinjaulah sampai ke surah Quraisy. Allah sampai li'ila fi Quraisy. Allah sampai menggunakan perkataan Quraisy, bangsa ataupun kabilah Quraisy ini. Sebab mengiktiraf jasa-jasa dan perkara-perkara baik yang dilakukan oleh Quraisy, moyang Nabi ini. Jadi apa yang nak kita lihat di sini adalah kebiasaan yang baik, perbincangan-perbincangan mereka ini yang menghasilkan kepada membangunkan semula Kaabah, memikirkan kebajikan para jemaah yang datang ke Makkah dan sebagainya. Itu mereka bincangkan dalam pertemuan-pertemuan dalam 2 slot masa inilah. Sama ada duha ataupun asar. Berhampiran dengan tadi disebutkan makam Ibrahim ni. Namun bila mana sampai kepada dakwah Nabi sebarkan, perbincangan-perbincangan yang baik ini bertukar menjadi humazah dan lumazah. Humazah dan lumazah. Dan ini mereka ni, umpamanya bila mana mereka berbincang, apa yang kita nak tuduh Muhammad, nak reka tuduhan kepada Muhammad, umpamanya. Jadi orang seperti Al-Walid bin Al-Mughirah datangkan idea. Katakanlah in hadza illa sihru yuksar. Dakwahnya Muhammad ini tidak lain kecuali adalah sihir yang boleh memberi kesan. Jadi ini semua idea-idea seperti ini terluah dalam humazah dan lumazah yang dulunya menghasilkan idea-idea yang baik menjadi humazah dan lumazah.
Jadi di sinilah kalau kita lihat kadang-kadang perhimpunan-perhimpunan duduk berkumpul dan sebagainya, ianya selama mana bukan kerana tempatnya. Kalau bagi kita depan Kaabah apa, lagi-lagi belakang makam Ibrahim. Belakang makam Ibrahim ni berebut-rebut kalau boleh nak solat dan sebagainya. Ni nasib baik ada pandemik ni, ikut peraturan sikit. Jadi apa juga yang dibuat, yang penting adalah konten dia tu. Duduknya, berkumpulnya, kalau menghasilkan pertemuan, himpunan, menghasilkan sesuatu yang baik dan diredai oleh Allah, itu adalah terhindar daripada janji Allah tadi. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi kalau itu tidak diwujudkan ke arah kebaikan, itulah dikhawatiri perhimpunan-perhimpunan seperti ini, pertemuan-pertemuan seperti ini menghasilkan kepada terbitnya nanti humazah dan lumazah. Ini antara kebiasaan para pemimpin Makkah, iaitu kebiasaan baik yang bertukar menjadi humazah dan lumazah. So saya rasa kita berhenti di sini dulu insya-Allah untuk kembara kita di ayat pertama surah ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah pada minggu hadapan insyaAllah. Terima kasih semua insyaAllah. So sebelum kita akhiri insyaAllah ada sebarang pandangan yang lain dan soalan dan sebagainya. Saya ada soalan Ustaz. Tentang Ubay bin Khalaf dengan Umayyah tadi Ustaz cakap apa, ada relationship ke tak ada relationship Ustaz? Tak ada. Tak ada. Tapi bila saya biasalah kan tanya Ustaz Google kan. Bila saya check di Wikipedia, dia kata mereka adalah brothers. They are related. Mereka adalah anak kepada Khalaf ibn Sinwan. Okey. Khalaf ibn Sinwan tu yang Umayyah. Tapi Ubay ni katanya pun anaknya juga. Wallahualam. Itulah. So cuma nak pastikan je lah. Kemudiannya dia memang dibunuh sendiri, ditombak oleh Rasulullah SAW pada peperangan Uhud. Ubay. Okey. Betul. So, okeylah. Ala kulli hal. Kita mesti maklum ini riwayat selama mana tidak diperkukuhkan dengan ayat Quran dan hadis, ia boleh diterima ataupun boleh ditolak lah. Kecuali kalau adanya beberapa riwayat yang menjurus kepada makna yang sama. Ala kulli hal. Tapi itu memang saya akur. Memang ada menyebutkan. Namun saya lebih cenderung kepada bila baca dalam rujukan yang lain, mereka bukan brothers. Mereka bukan brothers. Mungkin mereka Rabani ke apa ke. InsyaAllah. Syukran Ustaz. Puan, insyaAllah. Ada yang lain insyaAllah? Ini saya sedang baca. Okey, ini ada satu sharing. Kalau kita lihat kepada apa ni yang dipanggil chat Waalaikumsalam. Perkara yang pernah beliau alami, saya pernah bertugas, kalau saya bertugas di temple, church, orang asing lebih respect dengan kita, tak dapat dinafikan. Saya amat kecewa semasa bertugas di masjid, kemudian masjid staf di masjid tu agak sombong, berbeza dengan orang asing yang saya
sebagai officer bertugas, saya dapat orang asing ada juga beri kita jamuan air. Sedangkan di masjid tersebut bukan kata makanan, air kosong sebotol pun tak beri kita pun. Cuaca panas pula tu. Ini pada saya ini balik kepada individu lah. Kita tak dapat secara umum menyatakan bahawa secara umum lah, maknanya tu semua staf masjid demikian dan sebagainya. Dia balik kepada pengurusan dan orang-orang yang dimaksudkan lah. Namun saya daripada satu segi fakta tu tak dapat kita nafikan. Memang adanya orang-orang dari di luar sana yang walaupun tak sama dengan kita, maksudnya daripada segi aliran agama, tapi mereka cukup respect pada kita. Yang mana akhirnya ia membawa kepada secara umumnya, membawa pengajaran kepada kita bahawa kita nak dapatkan respect daripada orang, kita perlu respect pertama sekali ourselves dan keduanya kita juga respect others lah. Dengan yang demikian, orang akan juga tahu kita ini siapa dan kita ini di mana lah, insya-Allah. Wallahu alam, itu saya punya sedikit respon daripada sharing yang diberikan ini. Okey, Syekh Sultan dah minta diri, insya-Allah. Okey, baiklah teman-teman, jamaah yang dirahmati Allah. Jam menunjukkan 11.38, kita berhenti dulu di sini. Terima kasih semua di atas perkongsian bersama. InsyaAllah ayat yang kedua dan seterusnya akan kita sambung dalam pertemuan akan datang. Seperti mana yang dijanjikan, insyaAllah saya selepas ni akan share lah menerusi Cik Ida kita nota yang tadi kita sama-sama hayatinya lah, insyaAllah. Next week ya Ustaz? Ya? Next week kita holiday ke? Ada holiday ke? Ini kan Deepavali tu. Only Saturday. But you ada nak on Monday. It's not an observation day. Different calendars, but MOMC is not a public holiday. It's not. You mean different calendar? Aku ambil yang kalender yang cuti habis. Kau madang nak merayap. Kan? Okey, insyaAllah lah. So far kita belum putuskan, tapi kita on lah insyaAllah. Kecuali kalau saya sendiri mungkin nak jalan atas api ke. Boleh Ustaz. InsyaAllah. Nanti Sari ikut. InsyaAllah. Kita insyaAllah nanti, tapi so far kita putuskan, kita akan teruskan lah insyaAllah. InsyaAllah. Thank you Ustaz. Terima kasih banyak insyaAllah. Yuk kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.